Hai semua, tahun 5. Okey. Hari ni kita nak belajar RBT. RBT tahun 5 ini, minggu lepas kita dah belajar jenis jahitan. Okey, jahitan kiar, jahitan silang pangkar. Okey. Dan beberapa jenis jahitan lagi lah. Okey, hari ni pula kita nak belajar alatan-alatan yang digunakan untuk menjahit. Alatan yang kita gunakan untuk menjahit. Kita kena kenal dululah alatan yang kita nak guna untuk menjahit. Baru dah kita boleh menjahit. Kalau kita tak tahu alat apa nak guna, kita tak akan boleh menjahit lah. Adakah kita perlu menggunakan pensel? Adakah kita perlu menggunakan pemadam? Adakah perlu kita gunakan pembaris? Adakah perlu menggunakan gunting? Jadi, kita kena kenal dulu alat kita guna, barulah kita tak salah guna. Kita perlu guna alat yang betul untuk kerja yang betul. Bukan guna alat yang salah untuk kerja-kerja yang kita nak buat. Nanti tak jadi benda lain. Nak menjahit jadi kuih. Macam itulah contohnya. Sebab salah guna alat. Takkan nak guna oven untuk menjahit. Macam tu. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apa alatan yang kita akan gunakan untuk menjahit. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini, apa yang kita perlu belajar pada hari ini? Kita perlu menerangkan fungsi alatan jahitan. Kita perlu menerangkan fungsi artikel jahitan dan alatan yang digunakan. Barulah kita tahu apa alat yang kita gunakan untuk menjahit. Okey. Alat yang kita perlukan untuk menjahit ialah apa? Tengok gambar tu. Gambar apa tu agak-agaknya? Itu ialah gambar jarum peniti. Gambar apa? Gambar jarum peniti. Gambar jarum peniti. Untuk apa jarum peniti ni? Apa fungsi dia? Kita kena tahulah fungsi dia. Fungsi dia ialah untuk menyemat pola pada fabrik. Fabrik tu apa? Fabrik tu ialah kain. Kain yang kita gunakan untuk menjahit. Okay. Menyemat pola pada fabrik dan menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Nak mencantumkan beberapa fabrik, beberapa kain, kita perlu menggunakan jarum peniti. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada alatan yang lain pula. Okey, apa ni? Agak-agaknya apa benda tu? Agaknya kamu rasa apa benda? Itu ialah kita panggil pita ukur. Inilah apa? Pita ukur. Apa fungsi pita ukur tu? Pita ukur itu ialah untuk mengambil ukuran badan. Nak menjahitkan, nak buat baju, kena ambil ukuran badan orang dulu. Berapa lengan dia berapa panjang, perut dia berapa besar, berapa lebar perutnya. Kena ambil lah dulu menggunakan pita ukur. Okey. Lepas tu nak ukur kain atau apa ataupun fabrik tu, perlu guna juga pita ukur. Okey, seterusnya. Gambar apa tu? Apa benda tu macam tu segitiga tu? Okey, itu kita panggil ialah kapur tukang jahit. Kapur tukang jahit ni untuk apa? Fungsi dia. Fungsi kapur tukang jahit lah untuk membuat tanda pada fabrik. Kena biasakan dengan nama fabrik ya. Ingat, kita tak sebut kain dalam RBT, kita panggil apa? Kita panggil fabrik. Bila kalau cikgu sebut fabrik tu, kamu kena tahu dah. Fabrik tu ialah kain yang digunakan untuk menjahit. Okey. Untuk membuat tanda pada fabrik. Bila kita ukur tadi menggunakan pita ukur, kita perlu tanda lah dekat mana yang kita ukur tu. Akan kita ukur saja, betul tak tahu dah mana kita tanda. Kita perlu gunakan apa? Perlu gunakan kapur tukang jahit. Kita tak guna pen, kita tak guna pensel, tapi kita akan gunakan kapur tukang jahit untuk membuat tanda. Sebab tu kita kena tahu apa alatan jahitan yang perlu ada. Apa fungsi alatan jahitan tu? Boleh kita tak tersalah guna alat yang tak sesuai. Okey.
Okey, seterusnya ini ialah apa? Ini kamu semua kenal kan? Ini semua dah biasa guna dah. Ini ialah gunting. Gunting fabrik. Gunting fabrik ni, dia tak sama dengan gunting kertas. Lain tengok bentuk dia tu pun lain, dia besar. Tak sama dengan gunting kertas. Gunting fabrik ni untuk menggunting fabrik je lah. Tak boleh guna gunting fabrik ni untuk menggunting kertas, tak boleh guna gunting fabrik ni untuk menggunting kotak, tak boleh. Hanya boleh gunakan gunting fabrik untuk menggunting fabrik. Jangan salah guna alatan. Okey, barulah kita punya fabrik tu cantik bila kita gunting. Okey. Apa ni? Macam pecungkil gigi je. Apa benda tu cikgu? Okey, apa benda tu? Ini kita panggil perentas jahitan. Perentas jahitan. Okey. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Dia macam pisau lah depan ni. Kita nak buka balik jahitan yang kita dah buat. Kalau kita tersalah kita tersalah jahit, kita nak tetaskan balik. Kita nak buka balik jahitan tu, kita menggunakan peretas jahitan. Okey. Itulah fungsi alat ni. Okey, seterusnya tengok pula alatan lain. Ni. Apa tu? Macam penggolek je. Macam penggolek je. Itu kita panggil roda surih. Panggil apa? Roda surih. Okey, roda surih ni fungsi dia memindahkan tanda pola ke fabrik. Apa pula dah pola tu cikgu? Sudah lupa benda baru pula. Okey. Pola tu ialah bentuk lukisan, bentuk pakaian yang kita dah buat pada kertas. Kita panggil pola. Dah buat, kita dah ukur berapa ukuran dia, macam mana bentuk baju, macam bentuknya baju Melayu ke. Kita nak letak dekat atas kain tu, fabrik tu. Okay, lepas tu kita gunakan roda surih ni. Dia akan membuat bentuk ikut bentuk pola tu. Bentuk pakaian kita guna atas kertas tu. Kita nak nak letak atas kain, atas fabrik tu. Kita nak buat ikut bentuk tu. Kita menggunakan roda surih. Okay, alatan seterusnya. Okay, ini apa tu? Macam jarum kan? Tapi macam tadi kita belajar jarum peniti. Sekarang ni kita panggil jarum jahit tangan. Okay, apa fungsi jarum jahit tangan ni? Fungsi dia untuk menjahit fabrik lah. Jarum tu ada benang. Sambungkan benang pada jarum. Kita nak menjahit. Kita menggunakan jarum jahit tangan. Okay, seterusnya. Ni lah semua kenal. Semua guna setiap hari dalam kelas. Apa dia? Pembaris. Pembaris ni adalah untuk mengukur dan menandakan pola. Mengukur dan menandakan pola. Nak buat baju tu, kita kena buat pola dulu. Kita buat bentuk pakaian tu di atas kertas, kena ada ukuran dia. Jadi kena guna apa? Guna pembaris. Pembaris ni tak sama pembaris kamu yang dalam kelas tu. Yang tu pendek je, yang ni besar, panjang. Okay. Okey, itu sahaja tentang alatan jahitan. Okey. Kamu juga boleh rujuk pada buku teks kamu ni. Dah dapat buku teks kan? Semua dah ambil buku teks RBT tahun 5. Buka muka surat berapa? Muka surat 7. Okey. Kat sini ada alatan-alatan jahitan. Banyak alatan-alatan jahitan yang cikgu tak sebut tadi pun ada. Okey, kamu boleh rujuk kat sini. Okey. Rujuk kat sini untuk buat latihan kita pada hari ini. Okey, kamu tengok lembaran kerja yang cikgu beri tu.
Dalam lembaran kerja kamu tu ada jadual kan? Jadual, nama alatan. Kamu kena lukis balik bentuk alatan tu. Alatan jahitan, kamu kena tulis nama dia. Kamu kena tulis fungsi dia. Okay. Ada 3 kotak kat situ. Kan? Yang cikgu beri dalam lembaran kerja yang cikgu dah beri tu, kamu buka balik, kamu tengok. Okay, ada jadual tu untuk alatan jahitan. Okay. Itu sahaja latihan kita ada ini. Dan hari ini kamu buat yang tu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Jaga diri. Pastikan latihan cikgu siap. Okay, bye.